Okay guys, kembali lagi untuk preview kali ni, iaitu untuk skuad Sukan C 2023 yang akan berlangsung tak lama lagi. Esok first game Malaysia akan menentang Laos. So ini dia senarai akhir 20 pemain yang dibawa oleh Coach Ella Varasin. So kita nak tengok dulu. Kita tahu kita diundi dengan Group B bersama dengan Laos, Thailand, Vietnam dan Singapura. Kita tahu mungkin kita ibaratkan ni sebagai grup maut sebab Thailand dan Vietnam adalah finalis untuk tahun lepas, di mana Vietnam adalah juara bertahan dan Thailand adalah juara paling banyak sebanyak 16 kali. Okey, kalau kita tengok senarai yang 20 pemain Coach Ella pilih ni, mungkin ada beberapa nama yang dah orang kata kenapa dia ni tak dipanggil, sebab untuk tahun ni format dah berubah. Hanya bawah 22 saja yang boleh bermain, tapi mengekalkan format 2 pemain senior yang boleh dibawa. Tapi Coach Ella tak bawa pemain senior, dia bawa semua pemain 20, iaitu bawah 22 tahun. Okey, kita pergi kat goalkeeper dulu. Goalkeeper kita ada Sheikh Izhan dengan Azim Al-Amin, iaitu goalkeeper Kuala Lumpur. Kita ambil Azim dulu. Azim ni start aku kenal Azim di mana tahun lepas juga bermain di Sukma. Masa tu dia membuat satu aksi yang cemerlang menentang JDT di quarter final, tak silap aku, quarter final bola sepak lelaki Sukma, tapi akhirnya Kuala Lumpur tewas semi final. Dekat situ orang boleh nampak bakat Azim ni sebenarnya, dan tahun ni juga Boyan menaikkan dia menjadi goalkeeper nombor 3 di Kuala Lumpur di belakang Kevin Ray Mendoza dan juga Azri Ghani. Okey, Sheikh Izhan ni sebenarnya ni aku rasa ini tahun terbaik dia sebenarnya, sebab tahun lepas dia banyak bermain di Selangor 2. So tahun ni bila dia dilonkan dari Negeri Sembilan, sebab masa dia masuk Negeri Sembilan, aku expect dia still lagi sebagai pemain backup, sebab aku expect mungkin Syihan dah pindah ke JDT, sebab masa tu pun Negeri Sembilan mau masuk Taufik Ar-Rashid, tapi disebabkan kecederaan Taufik Ar-Rashid, Sheikh Izhan diberi peluang untuk bermain dan dia deliver benda tu. Aku rasa walaupun kekalahan besar dengan JDT 7-0, tapi rata-rata fan-fan dekat Malaysia ni nampak Sheikh Izhan ni ada kualiti yang sangat-sangat baik lah. So masih muda, 20 tahun, aku rasa ini peluang terbaik dia, tahun terbaik dia, di mana dia buat debut Liga Super, dan tahun ni juga dapat call up untuk senior team walaupun belum buat debut. Tapi untuk surat kongsi kali ni, aku rasa itu tempat dia lah untuk first goalkeeper, dan Azim ni boleh sebagaikan backup lah untuk goalkeeper kali ni. Dan kalau kita tengok bahagian defense ni sebenarnya rata-rata, kalau tak salah aku, untuk pure center back hanya ada 2 orang saja, iaitu Harik Aikal dan Ubaidullah lah. So kita tahu Harik Aikal ni pemain yang aku rate sangat tinggi. First aku kenal Harik Aikal pada tahun lepas di Sukan C bawah squad Brad Maloney. So masa aku pergi first assignment, aku jumpa dia, dan aku nampak walaupun masa tu dia umur 20 ke 19 tak silap aku, tapi cara dia jawab tu sangat matang dan dia ada leadership yang sangat besar. Sebab jarang pemain yang bawah 20 19 selalu jawab, orang kata ni, boleh memberi jawab bila ditanya dekat interview, boleh memberi jawapan yang sangat positif. Sebab kalau kita tengok masa Piala Merlion dekat Singapura pun, bila Rahadi buat silap 2 kali, Rahadi buat mistake di final, Harik Aikal yang naikkan boost moral balik, naikkan semua pemain-pemain punya moral, mental, jangan give up. Dan itu aku rasa dia ada leadership yang sangat besar. Sebab aku rate Harik Aikal ni mungkin menjadi future yang sangat besar seperti Syarul Saad lah. Aku memang suka bila dekat Selangor pun, dekat akhir-akhir ni dia dah dapat minit permainan, dia dah main first 11. Itu untuk peluang Harik Aikal lah. Cuma aku tak tahu apa Coach Ella nak buat, sebab kalau betul-betul pure centre back hanya ada 2, Harik Aikal dengan Ubay. So kalau kita tengok right back, of course kita ada right back Azam Azmi Murad dan juga Zikri lah. Zikri boleh bermain sebagai right back ataupun left back. Kita ada Ruven Tiran dan Azrin Afiq adalah sebagai left back. Untuk aku kita tahu bila nama-nama ni mungkin yang ada full time minute permainan adalah Azam Azmi Murad lah. Kita tahu Azam Azmi di Terengganu, dia pun ada leadership yang baik, dan aku suka dia boleh overlap, main attacking, main defensif. Dan satu game aku tahu Azam Azmi main masa tu Terengganu lawan Selangor, selaku bila dia hampir nak bergaduh dengan player import. Aku rasa dia sangat berani benda tu. So aku rasa dia tak takut bila kau ada opponent yang besar ke, opponent yang lebih power ke, dia ada mental yang kuat lah untuk mengekang pihak lawan punya asakan ni. So untuk midfield ni sebenarnya, sebab kalau ditengokkan dekat pertahanan, Safwan Mazlan ni diletakkan sebagai defensif. So aku rasa Safwan Mazlan ni untuk dia punya pure position adalah central defensive midfield, tapi mungkin Ella akan letak dia 2 tempat lah, satu backup centre back dan satu bermain sebagai defensive midfield. So untuk aku, bila senarai tengah dikeluarkan, kita ada Syahir Basah, Mukairi, Aiman Afif, Najmuddin, Dery Syam, Adam Farhan, Muslihudin Atik dan T. Saravanan. Okay, of course kalau sebelum ni kita tengok Mukairi dekat kejohanan Merlion tu pun Mukairi tak bermain, dia tak sempat
bermain dia ada masalah kecederaan. So sebab kita tengok kalau di bahagian midfield, Mukairi lah antara yang dapat regular time untuk senior team. Dah 2-3 season juga dia menunjukkan performa yang sangat baik, dan dia pun seorang pemain yang matang. Untuk aku, leadership perlu ada dekat sebagai kapten di tengah untuk kontrol semua kontrol bahagian midfield tu. Okay, kalau kita tengok Mukairi ni, of course di Selangor season ni aku nampak Tan Chee Ho banyak gunakan dia sebagai right wing. Dia mungkin menghadkan dia punya ability lah, sebab Mukairi ni aku rate dia, mungkin ramai yang kecam bila aku kata dia ada sepakan ala-ala David Beckham lah. Aku suka dia punya shooting, dia punya gaya untuk shooting, dia ada boleh ambil set piece, boleh crossing. So aku harap Coach Ella akan letakkan dia di tempat midfield, dan aku nampak dia antara yang boleh buatkan game dekat, sebab semalam pun aku tengok dekat interview dia kata dia dah pernah main dengan player-player ni, cuma untuk yang squad kali ni dia baru je join, so dia harap dia dapat keserasian tu dengan cepat lah. So untuk aku Mukairi tak ada masalah, cuma kita kalau ikut daripada senarai tengah ni, macam aku cakap, pure central defensive midfield hanya ada Safwan Mazlan. Mungkin untuk aku tak jadi masalah kalau Coach Ella mungkin nak main secara attacking, boleh buat 4-3-3 dan Mukairi boleh main di belakang lah untuk main long pass yang jauh. Dan penyerang kita ada Alif Izwan, Fergus Trainee dan Hakimi Azim. Okay, untuk 3 penyerang ni, of course aku tak pernah tengok Fergus Trainee main, tapi aku rasa sebab apa Coach Ella ambil dia. Kalau kita tengok dekat Piala MFL pun, dia banyak bermain sebagai sub player je, masuk 15 minit terakhir, 10 minit terakhir. Mungkin kekuatan fizikal dia dengan badan yang besar tu, mungkin Coach Ella nampak ability dia untuk meletakkan dia sebagai pemain dekat serangan lah. Hakimi ni kita tahu dia seorang sprinter, dia laju, dan dia boleh main bukan saja sebagai striker, dia boleh main sebagai wide player juga, iaitu left wing ke right wing ke. Untuk Alif Izwan pun sama, dia boleh bermain, aku rasa 3 kat depan tu dia boleh bermain lah. Cuma untuk kali ni mungkin ada yang kata kenapa nama-nama pemain JDT lah ramai disebut kenapa tak dibawa, sebab tahun ni dah buat format, kalau umur kau 23 kau dah tak layak untuk bermain. So untuk nama-nama yang mungkin yang orang selalu bertanyakan yang kenapa tak dibawa. Of course kalau untuk aku sendiri, kalau sebelum ni bawah 23 mungkin kita boleh bawa Homwan, Ramadan dan Feroz lah, sebab dorang baru 23, cuma format kali ni dah berubah. Aku rasa dorang dah tak layak lah untuk join Sukansi. Dan untuk orang kata Arif Aiman dia banyak debate yang berlaku, so aku malas nak ulas lebih-lebih. So aku harap korang faham sendiri. Dan tapi aku terkejut lah kenapa player JDT Aisyah Hadi tak ada, sebab kita tahu Aisyah Hadi baru 20 tahun. Dia pun sebelum ni bermain untuk skuad Hassan Selzali. So bila untuk skuad baru 22 ni, aku tak tahu lah, mungkin Coach Ella tak letakkan dia dalam perancangan ni. Mungkin ada yang lebih baik Coach Ella nampak, mungkin injured je, aku pun tak pasti benda tu. So antara nama-nama yang terlepas, of course kalau kita dengar itu Coach Ella kata Noah Lin dengan Lokman Hakim tak dilepaskan sebab pihak klub di luar, sebab Liga tengah berlangsung, so dia tak dapat nak balik lah atas. Lagipun Sukansi ni bukan dalam kalender FIFA. So kalau kita tengok ni antara nama-nama yang 2 orang yang aku rasa mungkin, sebab Sukansi ni terhad hanya 20 player saja boleh bawa. So boleh Selangor 2, iaitu Haikal Hakimi dan Faiz Amir. So Faiz Amir ni kita tahu masa Sukansi bawa Black Maloney, dia boleh bermain, dia antara key player juga, bermain sebagai first level untuk centre back. Cuma aku agak terkejut lah, macam aku cakap tadi, untuk squad Sukansi kali ni hanya 2 pure centre back saja yang Coach Ella bawa. Dan kita tahu kalau kita tengok Rahadi pun digugurkan di saat akhir sebabkan kecederaan kat tangan dia. Aku rasa mungkin patah ke terseliur ke, aku tak pasti, tapi dah dia tunjukkan gambar X-ray tu. So aku rasa ini antara skuad yang terbaik yang dah Coach Ella pilih. Mungkin kita nampak masa Piala Merlion tu antara persiapan terakhir lah kita juara. Itu bukan kita pengukur lah untuk kita nak lawan tim-tim macam Vietnam ataupun Thailand. Kalau kita tengok senarai daripada tim-tim Laos, kita ambil tim Laos dulu. Tim Laos ni dikendalikan oleh Michael Webb. Betul aku kalau sebut aku salah. Michael Webb ni dia pegang Laos skuad senior, dia pegang Laos bawah 22 dan dia pegang Laos bawah 19. So untuk aku mungkin dia faham apa yang Laos nak, sebab masa kita lawan Piala AFF baru-baru ni pun dia yang ambil alih masa Malaysia lawan, dan dia bagi tahu untuk capai level yang sama macam Malaysia, diorang dalam
proses on the way. Sebab untuk squad kali ni dia bawa 2 player daripada Liga US dan Liga Jerman, iaitu ni sebutan dia aku tak tahu betul ke tak, Theo Klien. Dia main dekat klub US, dan satu lagi dia sebagai defensif, dan untuk midfield pula dia Roman Agot. Dia bermain di Liga Jerman. So dua dia bawa mungkin player yang kacukal lah untuk mix yang dia bawa kali ni untuk memperkuatkan squad Sukan C. So untuk Thailand ni sebenarnya juara 16 kali. Dia pun membawa 2 pemain daripada luar negara, iaitu Chayapipot. Ya, dia bermain sebagai midfield. Dia main Liga Portugal. Aku rasa ni Liga Division 3 kalau tak salah aku. Dan pemain Augsburg 2, mungkin main Division 2 lah, iaitu Chipot Kirirom. Susah sebutan dia. Bila aku check Chipot ni, dia bermain sebagai seorang striker, dan di Augsburg 2 ni pun dia bukannya pemain sub. Dalam 12 penampilan dia dah 6 gol dia jaringkan. So aku rasa quite interesting lah juga main dekat Liga Jerman ni kan. So Thailand membawa 2 pemain daripada luar. Untuk Vietnam kali ni dia lepas Pak Hang Seo meletakkan jawatan, sekarang dia jurulatih dia adalah Philippe Trouzier. Betul aku kalau aku salah. Philippe Trouzier ni antara nama besar dalam bola sepak dunia, mana di mana tahun 2022 dia membawa skuad Jepun lah untuk ke Piala Dunia time tu. Dan untuk kali ni juga untuk Vietnam, dia menggunakan semua all local player, yang semua pemain dia hanya beraksi di Liga Vietnam. Dan untuk Singapura kali ni, kalau kita tengok hanya Vietnam dan Thailand, hanya Vietnam dan Laos saja menggunakan jurulatih luar. Thailand menggunakan jurulatih tempatan orang, Singapura pun menggunakan jurulatih tempatan orang. Dan untuk Singapura kali ni tiada anak-anak Fandi bermain. Aku pun tak pasti kenapa anak-anak Fandi Ahmad tak bermain. So mungkin ada nak kata, mungkin liga luar sedang berjalan, mungkin salah satu faktor juga diorang tak dilepaskan. So untuk aku tak ada masalah. Kalau kita tengok skuad Malaysia kali ni, mungkin ini adalah peluang yang terbaik untuk Malaysia menamatkan kemarau 12 tahun tanpa emas. Kita tahu 2009 kita menang emas di Laos, iaitu di bawah kendalian Datuk K. Rajagopal, dan 2011 di bawah kendalian Datuk Ong Kin Swee di Indonesia. Kalau kita tengok carta, 2013 kita dapat nombor 4, 2015 kita kalah group stage, 2017 dekat Malaysia kita kalah dengan Thailand, iaitu kita sebagai tuan rumah time tu. 2019 kita kalah group stage, dan last year 2021 kita dapat nombor 4 lah di bawah kendalian Brett Moloney. Okey, kalau korang ingat tahun 2019 kalau tak salah aku, mungkin time tu ada macam conflict of interest juga. Masa tu lepas kelayakan Piala Dunia, Piala Asia untuk skuad Tan Chee Ho, almost 5-6 pemain juga Dato' Ong Kin Swee bawa ke skuad Sukan C time tu. Dan dia jarak dia dalam 2-3 hari je. Dan time tu aku tak silap aku, Akia, Daniel Amir, Adam Razlin, Dominic Tan, antara yang daripada skuad Tan Chee Ho masa kelayakan Piala Asia tu dia dibawa. Time tu kan ada isu macam Safawi, kenapa tak bawa Safawi. Time tu kan Safawi tengah on form gila kan. So time tu antara isunya dia kata Safawi perlu direhatkan lah, sebab dia dah main back to back. Time tu memang zaman prime Safawi. Dan time tu juga 2019, walaupun ada nama-nama besar time tu, ada Akia, Lokman, Adi Fayyad, tapi kita tewas dengan group stage. Time tu aku rasa game yang sangat-sangat agak kurang baik time tu. Memang ramai nama besar, mungkin faktor kurang latihan juga menjadi faktor utama. So untuk aku, untuk skuad Ella ni, kita tahu dia dah berguru dengan Coach Kim Panggon. Aku nampak bila aku tanya player-player kat sana, dia kata banyak Coach Ella terapkan build up play, fitness untuk bermula daripada bawah. So aku rasa sedikit sebanyak apa yang dia belajar dekat Kim Panggon mungkin dapat adapt lah untuk skuad bawah 22 ni. Aku sangat rate tinggi untuk skuad kali ni, at least sebab FM pun meletakkan sasaran, Coach Ella pun meletakkan sasaran sekurang-kurangnya ke final. So kalau lepas group stage ni, aku rasa peluang tu cerah lah, sebab group stage ni mungkin saingan dekat Vietnam dengan Thailand untuk aku. So untuk korang, berilah support untuk skuad kita kali ni. Aku rasa ini skuad yang terbaik kita pernah ada. Game esok, kalau first game menentang Laos waktu Malaysia jam 8 malam, nanti aku postkan lah waktu-waktu bila Malaysia lawan. So next game akan lawan Thailand hari Sabtu, dan hari Isnin next week akan lawan Vietnam, dan hari Khamis next week akan lawan Singapura. So sama-sama kat Malaysia kita doakan supaya Coach Ella dan pemain ni dapat beri sesuatu lah. So yang penting, aku tahu ramai yang Sukan C je pun, tapi bila
Bak kata Dato' Ong bila sukan C tu hadir, menjadi tumpuan orang ramai lah untuk skuad bola sepak kali ni. So terima kasih semua yang support. InsyaAllah kita akan buat preview setiap game sebelum game bermula. Dan untuk boleh dikatakan sebab beza umur pun 10 tahun so boleh dikatakan adik-adik good luck, all the best. Semoga berjaya di skuad di sukan C Kemboja esok. Jumpa lagi. Ciao guys.